Hai kaum ibu, kaum bapa, para pecinta kontos, maksud saya para pecinta makhluk mitos. Seperti yang tertera pada tajuk video, tahukah kamu bahawa dahulu kala terdapat seorang legendaris dalam mitologi Melayu dan ceritanya telah berkembang dalam tradisi lisan masyarakat Melayu selama bertahun-tahun. Namun, penting untuk dicatat bahawa kisah Badang lebih bersifat mitos dan legenda. Oleh kerana itu, informasi seputar Badang cenderung dicampur adukkan dengan unsur-unsur fantasi dan mitos. Kisah ini mungkin telah mengalami variasi dalam penceritaan tergantung pada daerah atau komuniti tertentu di dalam masyarakat Melayu. Tanpa basa-basi, jom kita dengarkan. Pada suatu hari yang pagi, Badang menemui perangkap beliau kosong. Tulang-tulang sisa dan sisik membuktikan bahawa seseorang telah memakan hasil tangkapan beliau. Ini berterusan untuk beberapa hari dan Badang menjadi marah. Bukan sahaja dia tidak mendapat cukup makan, kawan-kawannya juga mentertawakan nasib beliau. Birawi kawan-kawan dia ni. Harap korang yang tengok ni dapat kawan-kawan macam ni. Maksud saya harap korang-korang yang tengok ni dapat kawan-kawan yang gembira seperti ini. Menjangkakan ini sebagai kelakuan beberapa haiwan liar, Badang bersenjatakan dirinya dengan kayu, rotan atau parang dan bersembunyi di dalam semak hutan. Hanya di dalam tidur yang nyenyak, Badang bermimpi bahawa dia cukup kuat untuk mengangkat sebuah bot dengan semua beban. Beban sungguh. Pada waktu subuh, Badang melihat tidak lain dari binatang bodoh dari mimpinya. Binatang itu adalah hantu air, hantu ayak. Semangat ayaknya mampu mengambil bentuk apa-apa flora dan fauna yang hidup di seluruh badan-badan air. Dia adalah lebih tinggi daripada rumah Badang dengan rambut pinggang panjang dan janggut yang panjang meliputi dada berbulunya itu. Syaitan itu mempunyai sepasang tanduk di kepala, daging terkual daripada rahang atas beliau dan rambut kusut pada tangan dan kaki beliau. Dalam samar-samar cahaya matanya bersinar seperti seekor haiwan liar, berkelip dan merah. Selepas makan semua ikan di perangkap, setan itu tertidur. Kemarahan Badang itu mengatasi ketakutan beliau. Beliau merangkak sehingga sampai setan itu dan menggunakan jarinya kosong untuk mengikat rambut setan itu ke batu. Setan itu ternyata menjadi makhluk yang penakut dan meminta belas kasihan. Beliau berjanji untuk memberikan apa-apa hasrat Badang jika dia dilepaskan. Badang terfikir ingin menjadi tidak dilihat, tetapi tahu dia akan diburu dan dibunuh. Sebaliknya, dia mahu kekuatan supaya dia tidak akan letih semasa bekerja. Setan itu berkata bahawa jika Badang mahu kekuatan yang besar, dia harus menelan apa sahaja yang beliau memuntahkan. Setan itu muntah semua ikan yang telah ditelan dan Badang makan masing-masing sedikit demi sedikit. Benar kepada kata-kata setan itu, Badang menjadi amat kuat. Sambil berjalan keluar, Badang menguji kekuatannya kepada sebatang pokok. Nirasura bertanya, bagaimana sebahagian besar hutan telah dibersihkan dengan pantas sekali, dan Badang menjelaskan segala-galanya yang telah berlaku kepada Nirasura inilah. Kalau korang nak tahu, Nirasura ni adalah pemilik tanah. Kini Badang merupakan seorang lelaki yang bebas. Badang bekerja untuk beberapa orang sebelum menuju ke kerajaan Singapura. Pada satu hari, apabila Badang di rumah barunya, dia menyaksikan 50 orang cuba untuk menolak bot yang berat ke dalam air. Badang terus menawarkan untuk membantu, tetapi orang-orang enggan. Mereka mengatakan bahawa tiada siapa yang terlalu kecil akan membuat apa-apa perbezaan. Raja Paduka Seri Rana Wikrama, panjang nama, akhirnya menghantar 300 orang untuk membantu menolak kapal tersebut, tetapi ia tidak berhasil. Apabila dia melihat Badang yang telah dienggani, Raja memberikan Badang peluang untuk menolak bot ini sendiri. Semua yang hadir terkejut apabila Badang yang berbadan kecil boleh menolak kapal itu selepas 300 orang telah gagal untuk berbuat demikian. OP banget. Beliau telah dipanggil ke Mahkamah Seri Rana Wikrama dan dilantik sebagai komander ketua tentera, iaitu Hulu Balang pada masa kini lah, semasa zaman pemerintahan kerajaan Temasek ketiga, iaitu pada tahun sekitar 1362 hingga 1375. Raja pernah meminta kepada Badang untuk mengumpul daun kuras lazat dari Kuala Sayung di Sumatera. Apabila dia memanjat pokok kuras, satu cabang rapuh dan Badang terjatuh daripadanya terhentak batu. Alangkah terkejutnya beliau. Badang itu benar-benar tanpa luka dan batu itu telah berpecah dua. Hari ini batu itu dikenali sebagai batu belah.
Lama-kelamaan, Badang telah menjadi terkenal di negara-negara berdekatan lain. Seorang raja dari India mahu menguji kekuatan Badang menentang juaranya sendiri, iaitu Nadi Wijaya atau Wadi Wijaya. Pahlawan India itu berlayar ke Kepulauan Melayu dan disambut oleh raja dengan ramah. Seri Rana Wikrama mengambil cabaran itu dengan tangan terbuka dan telah dipersetujui olehnya. Seperti yang telah ditetapkan oleh Raja India, siapa yang kalah akan berhutang dengan pemenang 7 kapal kargo. Badang bersaing dengan Nadi Wijaya dalam beberapa pertandingan kekuatan dan gusti, tetapi hasilnya selalu terikat. Akhirnya, Nadi Wijaya mencadangkan bahawa sesiapa yang boleh mengangkat batu besar di hadapan istana itu hendaklah diisytiharkannya pemenang. Beliau kemudian mengangkat batu ke lutut beliau dan segera menjatuhkannya. Apabila tiba giliran Badang, beliau mengangkat batu di atas kepalanya dan melempar ke dalam laut. Nah, okey kan? Nadi Wijaya bersetuju dengan perjanjian itu dan memberikan Badang 7 kapal kargo sebelum kembali ke India. Badang menghabiskan bertahun-tahun di Singapura mengalahkan pencabar dari negara-negara lain termasuk juara Jawa. Beliau akhirnya jenguk dengan perhatian dan meminta agar beliau bersara daripada perkhidmatan raja. Badang kembali ke Sumatera dan tinggal di sana seumur hidupnya. Selepas Badang meninggal dunia, pemerintah India yang menghantar Nadi Wijaya juga sedih dan menghantar batu marmar yang diletakkan di kepala tubuh Badang itu. Menurut Sifur Rosman, memang banyak buku sejarah Melayu yang menyatakan bahawa makam Badang terletak di tengah Pulau Buru, tepatnya di pertengahan pulau ini kerana jarak untuk ke laut sama dari arah timur dan barat makam. Hal ini juga dibuktikan dengan tanda-tanda di batu nisan yang pada bahagian kepalanya terdapat butiran SIII, iaitu yang mungkin saja menandakan bahawa makam tersebut wujud pada sekitar tahun 1300, iaitu pada abad ke-19 pada zaman kegemilangan Badang. Di bahagian kaki batu nisan pula terdapat butiran seperti bentuk gajah yang kini hanya sama-sama setelah habis dimakan zaman. Gajah, salah satu di antara simbol Hindu yang boleh saja melambangkan kekuatan Badang, iaitu gagah perkasa seperti gajah. Demikian tuturnya. Itu saja Alkisah daripada topik kita hari ini. Sebarang cadangan untuk improve channel ini boleh drop dan komen bawah. Dan jangan lupa subscribe, like dan share ya. Kita jumpa lagi nanti.